Bagaimana cara amalan untuk kita terus istiqamah dalam melaksanakan kebaikan dalam kehidupan? Pertama, berjamaah. Jangan pernah selepas bertaubat sendiri. Mesti ada community. Ada community bikers, Islamic bikers. Ada community, macam-macam community. Ada di Riau, di tempat saya bagi tazkirah, macam-macam community. Mereka ajak saya, Ustaz Somad, kita pergi ke sana naik ke motosikal. Okey, saya ikut. Sebab nak ikut komuniti mereka supaya mereka dekat lagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Buat komuniti. Yang kedua, selalulah melihat orang mati. Sebab dengan melihat orang mati itu kita ingat mati, insya-Allah. Man syahidal janazata hatta tusalla 'alaiha. Siapa yang menengok jenazah hingga disolatkan, lahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan. Siapa yang ikut menengok jenazah hingga masuk ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa 2 qirat tu ya Rasulullah? Mislul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud. Masuk ke liang lahat, sambut jenazah, letakkan ke bawah. Yang belum pernah buat. Rasakan. Naik ke atas, orang tanya, macam mana rasanya? Susah nak diungkapkan dengan kata-kata. Meleleh air mata. Saya letakkan jenazah itu ke dalam, dianjurkan supaya hidung itu dibuka, kain penutup muka ditempelkan, hidung ditempelkan ke tanah. Cuba kita bayangkan kalau kita lah yang menjadi itu. Masuk ke dalam lubang, hidung ditempelkan ke tanah, lepas itu ditutup dengan kayu, habis itu ditimbun, mereka semua balik dan kita sendiri dalam. Cuba bayangkan. Apa yang boleh menolong kita? Jamaah miti yang 1000 orang ni, ada tak yang nak mengawani saya agak semalam? Semua dah menggeleng. Oleh sebab itu maka sadarlah kita saat itu. Maka insya-Allah selalu saya setiap bulan kalau ada kabar Ustaz Abdul Somad ini ada jamaah meninggal dunia, saya datang. Sebab ada nasihat. Orang tak bagi nasihat pada saya. Saya jumpa pada Habib bagi saya nasihat. Cukup tu dah. Doktor bagi saya nasihat, cukup sudah. Mana nasihat yang paling masuk ke telinga, ke hati? Tengok orang mati. Buka, tutup mukanya, cium. Sejuk. Macam ais. Saya selalu. Tapi yang cium ni sesama lelaki. Jangan bini orang pula cium. Oleh sebab itu maka selalu tengok orang mati. Wa kafa bil mauti wa'izah. Yang ketiga, tengok saudara-saudara kita yang istimewa, yang kekurangan. Sampai saya ke masjid, maaf beribu maaf. Rupanya tangan dia bekas kena api terbakar. Dia angkat tangan dia berdoa lama. Saya di belakang. Saya tengok, ya Allah, aku yang sihat selama ini mengangkat tangan kejap je. Dia yang kau uji dengan begitu lama tangannya ke atas. Baru kita sedar. Banyak nasihat yang kita tengok tak tertulis di buku, bukan ada kertas, bukan ada dalam kitab, tapi kita tengok dengan mata kita sendiri. Banyak orang-orang yang kekurangan dari physically dia, tapi sesungguhnya batin dia jauh lebih sempurna daripada kita. Kita pula physically kita sempurna, tapi batin kita cacat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu 3, jaga jamaah, tengok orang mati, tengok orang yang kekurangan, insya-Allah kita akan istiqamah. Last, kebahagiaan hakiki untuk diri saya apabila saya gembira dapat memudahkan orang lain. Soalan saya, apakah nilai kebahagiaan ini akan menjadi tidak ikhlas sekiranya ada insan mengambil kesempatan di atas kebaikan kita? Kita beramal hanya disuruh sesuai kemampuan kita. Kata Imam Fudail bin Ayad, tarkul amal li ajlin nas syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlihim syirik. Tak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riya. Masuk masjid, masuk surau Al-Rahman, nak salat sunat tahiyatul masjid. Tengok kanan banyak kawan, tengok kiri banyak kawan. Tak jadilah. Kenapa awak tak jadi tahiyatul masjid? Saya takut dipuji kawan, riya. Jadi bagaimana? Laksanakan saja. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi dalam hati ada rasa aku lebih. Hilang. Yang tak boleh itu kita sengaja pesan ke kawan. Brother, aku nanti bila masuk
tahiyatul masjid, tolong kau ambil gambar ya. Lepas tu kau masuklah dalam FB kau, status. Aku nak tengok berapa like ni. Wal amal li ajlihim, beramal kerana orang lain, itu yang dilarang. Kita buat saja apa yang kita buat. Kerana kalau kita nak selamat dari kepentingan orang banyak, selamat dari cakap orang, kita tidak akan pernah beramal. Yakinlah itu. Pemuda-pemuda belia, orang yang baru taubat pergi ke masjid, dipuji orang. Oh, awak rajin sekarang ke masjid. Esok dia tak ke masjid lagi, takut dipuji orang. Ustaz Somad, saya tak ke masjid lagi. Sebab apa? Takut dipuji orang. Pergi ke masjid, langkahkan kaki, pergi berinfak, senangkan orang lain, mudahkan urusan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membahagiakan orang lain, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mohon bahan sumbangan tabung surau Ar-Rahman. Apa tanda orang bahagia? Maka dia membahagiakan orang lain. Apa tanda dia bahagia? Maka dia ikhlas memberikan apa yang boleh menolong agama Allah. Intan surullaha, kalau kau tolong agama Allah yang surkup, Allah akan menolong kamu, memudahkan urusan kamu. Maka dia bagilah sebagian daripada hartanya, kerana itulah yang akan kekal abadi. Kalau di dalam poket dia ada 1.000 ringgit, yang dia keluarkan 100, yang dia bawa mati yang 100 itu apa yang 1.000? Saya ulang sekali lagi. Kalau di dalam poket dia ada 1.000 ringgit, yang dia serahkan ke surau Ar-Rahman ada 100. Kalau dia mati, yang dia bawa yang 100 itu apa yang 1.000? Yang 1.000 itu akan tinggal, diambil ahli waris, habis. Maka serahkanlah sebanyak-banyaknya ke surau Ar-Rahman. Itulah yang akan Tuhan bawa mati, menolong. Tak percaya cakap saya, tunggu malaikat maut datang. Itulah mana iman. Itulah iman. Simpan. Ustaz Abdul Somad, kakak saya itu, masa dia hidup dulu, bila dapat duit, dia beli emas. Bila dia dapat gaji, dia beli emas. Bila dia dapat, dia beli emas. Saya tengok, mata saya menengok emas dia satu cuci tangan. Tempat basuh cuci tangan tu, itu emas semua isi. Saya tanya, mana emas tu sekarang? Habis diambil laki dia untuk bini baru. Saya bukan nak takut-takutkan puan. Maka kalau ada emas-emas tu sekarang, bagilah ke surau Ar-Rahman. Kalau tak percaya, cubalah. Tuan-tuan dah siap kan? Mereka malu je sebenarnya. Sekarang boleh gelak, tapi di jalan dia berfikir, betul juga. Tapi jangan sebab ni nanti balik berkelahi pula. Adinda, mana T.O. abang? Buatlah sendiri. Patut mata engkau tajam tengok gelang aku ya. Tidak, niat saya baik. Bukan niat nak buat orang bergaduh. Dia